Salam hormat tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar? Selamat kembali bersama-sama saya Kartina Abdul Ghani, seorang mobile apps trainer, dan pada malam ini saya ingin menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana untuk membina directory F. Kita ada 14 hari challenge ni ya tuan-tuan dan puan, setiap hari membina aplikasi, tetapi maafnya hari ini saya terpaksa buat pada malam hari kerana waktu siang tadi ada masalah sedikit dengan Unify saya. Alhamdulillah petang tadi dah datang, so dah beres. Tak macam mana wirenya tercabut dekat luar. Okey, so saya akan teruskan saya akan teruskan. So kita akan menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana dengan mudahnya tuan-tuan dan puan-puan boleh membina aplikasi menggunakan sistem AMB. Ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya tak nak bercerita panjang sebab ini dah aplikasi yang ketiga dah saya bercerita ya. So saya nak terus ke app builder kita ya, software yang kita gunakan untuk membina aplikasi kita, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sendiri bagaimana dengan mudahnya saya menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh membina aplikasi directory ya. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, tujuan AMB Toolkit adalah untuk membantu, tidak kiralah tuan-tuan dan puan-puan seorang peniaga, usahawan, entrepreneur ataupun orang perseorangan yang berminat untuk membina aplikasi, tidak kiralah di apa sahaja latar belakang tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting kami di sini di AMB ingin membantu tuan-tuan dan puan-puan tanpa perlu belajar coding ataupun pengaturcaraan dan sebagainya, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh membina aplikasi yang hebat. Kalau nak belajar coding kemudian boleh tuan-tuan dan puan-puan, kerana sistem kami membolehkan tuan-tuan dan puan-puan juga kalau nak customize lebih, makna nak cantikkan dan sebagainya. Pada mereka yang programmer, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan boleh ubah suai semua layout yang saya tunjukkan, semua layout yang ada di dalam sistem kami menggunakan CSS ya. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh menggunakan HTML5 ataupun Java ataupun PHP, tapi Java PHP perlu di iframekan dan menggunakan salah satu page kami yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh create something new. Tetapi kebanyakan yang mendengar video saya pada hari ini adalah seperti saya semasa saya bermula membuat aplikasi semenjak daripada tahun 2013. Kita tidak mempunyai pengetahuan coding, tetapi insya-Allah dengan sistem yang akan saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan boleh buat. Kemudian nak belajar coding pun boleh, tak mau belajar langsung lepas ni pun boleh, tak perlu tuan-tuan dan puan, terpulang pada masing-masing. Yang penting kita nak bina aplikasi, kita nak publish, kita nak test out agar kita boleh menjana pendapatan yang hebat untuk perniagaan kita ataupun sebagai pendapatan pasif sambil-sambilan. Okey, so mari kita teruskan. Okey, sebentar. Okey, tuan-tuan, saya nak terangkan directory di sini apa yang kita sebut bermakna tuan-tuan dan puan-puan kita boleh buat aplikasi yang mana nanti user buka dia boleh nampak lokasi. Okey, dia boleh nampak lokasi. Tapi macam mana lokasi tu nak ada? Nanti saya terangkan. Tapi basically directory di sini makna kita boleh directory klinik, directory hospital, rumah urut ke apa ke. Sekarang ni pun bukan nak kata apa, ada juga rumah urut ni maksudnya dia buat kat rumah. Tuan-tuan puan jangan fikir bukan-bukan saya pergi urut dengan satu makcik tu. Dia buat rumah very professional. Kita ada one to one service dan juga memang senang dan hebat dan ada apa orang kata keistimewaan ni. So kita boleh ni lokasi ni makna rumah-rumah urut yang persendirian, spa, restoran nasi kandar, ladang ternakan, lokasi-lokasi pertanian masa Covid hari tu nak dapat barang-barang semua dah mahal apa semua, kita boleh straight beli. Pengusaha farmers kita nak orang dia tak tahu kat mana lokasi ada kita punya peserta dia buat aplikasi cari durian. Sekarang dah musim durian balik, saya rasa aplikasi dia mesti popular sekarang ni. Apa nama ni nanti kalau ada masa kita cari. Okey,
branch syarikat, kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai beberapa branch, boleh juga guna. Bermakna nanti yang lokasi ni menjadi salah satu di antara menu di dalam aplikasi tuan-tuan dan puan-puan. Bukanlah macam satu aplikasi on its own. Kita dah ada peserta-peserta yang bina untuk cari restoran nasi kandar. Kita ada peserta yang bina untuk cari rumah orang-orang tua. Kita ada peserta kita yang bina aplikasi nak cari yang Superbike punya workshop. Dan juga Superbike punya aksesoris. Rupanya susah nak dapat ni. Bukan mudah kau tiba-tiba motor Superbike ni rosak lah somewhere out dekat state ke kat mana negeri yang mana kita tak biasa, bukan senang nak cari. So tuan-tuan puan-puan boleh buat. So kita teruskan. Okey, jenis feature pages untuk directory ni yang pertama, okey, tuan-tuan puan-puan boleh masuk menggunakan feature page yang dinamakan place. Okey, maksud place di sini, ini kita masukkan. So, kita sebagai developer, kita masukkan maklumat. Ni contohnya macam, tuan-tuan puan ada beberapa branch lah. Tuan-tuan puan katakan macam contohnya lah mangkuk tingkat. Mangkuk tingkat, dia ada lokasi-lokasi yang mana orang-orang boleh book ke apa ke. Makna, pengguna tak boleh masukkan lokasi tu. Makna kita sebagai developer, kita sebagai tuan punya aplikasi, kita yang sediakan. Makna pengguna boleh tengok saja. Okey, nearby places yang kedua ni, yang ini kita bina aplikasi tu, user kita boleh masukkan dan user lain boleh tengok. Tapi mula-mula masa nak publish app ni takkanlah kosong terus. So tuan-tuan publish, tuan-tuan kena masuk lah juga dulu. Bila dah ada banyak dan user peminat, macam contohnya lah restoran nasi kandar. Sebelum tuan-tuan publish, mestilah koman-koman pun adalah 100 nasi kandar punya restoran dah ada dalam aplikasi tu. Tuan-tuan semua masuklah sendiri dulu. Dan kemudian orang lain pula akan banyaklah orang lain pula akan masuk tambah, dan insya-Allah akan ada beribu-ribu restoran nasi kandar dah ada dalam aplikasi tuan-tuan puan-puan. Okey, dan di sini ni nanti akan menyebabkan peminat-peminat nasi kandar dia akan download aplikasi tuan-tuan puan-puan. Bagaimana tuan-tuan puan-puan nak jana pendapatan? Mungkin satu is daripada iklan yang kita bubuh. Satu lagi mungkin restoran kari kandar yang popular, yang top tu, tuan-tuan puan-puan boleh charge dalam bentuk nak buat iklan ke macam mana ke dalam tu. Strategi tuan-tuan puan-puan lah. So, yang ketiga adalah Nearby Places Pro. Okey, Nearby Places Pro. Di sini ada perbezaan ya. Yang ini advance lagi. Okey, yang Nearby Places tu user tengok dia dalam bentuk map. Maknanya dia buka dia macam dia map lah. Maknanya dia akan tunjuk lokasi-lokasi, kita tekan dia akan keluar. Okey, hanya 4 kata field. Maknanya 4 field saja kita boleh masukkan. Nanti saya terangkan maksud field ni macam mana, sebab kita kena create soalan-soalannya menggunakan feature page yang dinamakan Awesome. Okey, Nearby Places Pro ni dia lagi hebat. Ini kita boleh buat directory album. Bermakna user nampak directory macam Yellow Pages. Sekarang orang tak pakai dah Yellow Pages ya tuan-tuan puan. Tapi maklumatnya lebih daripada Yellow Pages lah. Makna nanti kita boleh set. Makna directory album tu nak ikut negeri ke, nak ikut restoran ke, itu kita set. Nanti dia tersusun rapi kat dalam tu. Kat dalam tu dia bukan collect 4 field aja, kita boleh tambah. Dan map tu pun dia klik, dia boleh nampak dan dia boleh pergi ke tempat tersebut. Okey, so itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, jenis feature pages yang kita boleh gunakan seperti yang diketahui oleh tuan-tuan puan-puan. Tapi kalau tuan-tuan puan-puan baru pertama kali dengar video saya ni, kita ada lebih daripada 100 feature pages. So aplikasi kita nak buat directory ni, kita hanya menggunakan sebahagian sahaja. Sebahagian sahaja. Okey, dan juga saya nak tunjukkan ni, kita ada feature pages iaitu Padlock Pro dan juga authorization. Okey, bergantung pada apa jenis directory yang tuan-tuan puan-puan buat. Tuan-tuan puan-puan mungkin tak nak bagi semua orang tengok, tuan-tuan puan-puan boleh lock. Okey, bagusnya bila kita gunakan padlock ni, kita boleh ambil maklumat user. Database, tuan-tuan puan-puan, database is power. Banyak lagi database yang tuan-tuan puan simpan, lebih
berharga aplikasi tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ada orang mungkin masa depan nak beli aplikasi tuan-tuan dan puan-puan sebab dia nak maklumat user tu. Tapi ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, tak boleh nak jual sembarangan ya. Kita jual aplikasi boleh dengan maklumat tu. Okey, apa-apa pun terpulang pada strategi tuan-tuan dan puan-puan. So apa perbezaannya di sini? Okey, yang pertama padlock. Padlock ni bermakna user buka je aplikasi tu, dia kena bagi maklumat dia dah. Okey, nama, email, dan kemudian dia boleh tengok semua feature pages. Maknanya dia boleh tengok semua menu tuan-tuan dan puan-puan terus. Tak ada dah payah pakai padlock dah. Padlock Pro ni dia buka je aplikasi tuan-tuan dan puan-puan, semua menu dia nampak kecuali beberapa menu yang tuan-tuan dan puan-puan hanya bagi kepada orang-orang yang daftar. Okey, dan tuan-tuan dan puan approve secara manual. Makna di sini mungkin contohnya lah tuan-tuan dan puan guna directory ni untuk alumni. Alumni untuk katakan dating ke apa, lokasi apa semua. Tu kena ni lah, kreatif sikit tuan-tuan dan puan, terpulang. So kita hanya akan bagikan kepada orang-orang yang tertentu saja akses ke dalam maklumat, makna directory album dalam tu ataupun map lokasi dalam tu, hanya orang-orang tertentu. Itu kita bagi Padlock Pro, tetapi nanti tuan-tuan dan puan kena manually approve. Kena manually approve. Okey, kalau nak bagi automated approve, kita actually ada lagi satu, saya tak bubuh sini. Itu adalah sublock ataupun kita call pay in app. Yang mana di sini tuan-tuan dan puan bayar boleh nampak, tak bayar tak boleh nampak. So saya tambah sini supaya tuan-tuan dan puan tak lupa, saya pun lupa. Kita banyak sangat feature dalam ni, kadang-kadang saya pun tak ingat. So kita namakan dia Sublock Pro, ataupun juga salah satu nama dia lagi is pay in app. Okey, so di sini tuan-tuan dan puan bermakna pengguna bayar nampak directory tu, pengguna tak bayar tak nampak. Okey, tapi di sini bermakna tuan-tuan dan puan lah kena isi maklumatnya. Tak boleh lah orang isi lepas tu nak tengok kena bayar. Makna kena guna feature page yang namanya places. Tuan-tuan dan puan masukkan maklumatnya, ataupun boleh juga guna dah pula nak habis pula. Okey, kita boleh guna juga Nearby Places Pro, tetapi Nearby Places Pro punya nak insert data tu tuan-tuan dan puan saja yang boleh isi, ataupun ada group of staff tuan-tuan dan puan saja yang boleh isi. So di sini ni nanti, di sini ni nanti siapa yang download, siapa yang bayar pay in app ni, dia dapat lihat maklumat tu. Sebab kita punya maklumat ni kita boleh buat apa orang kata, kita boleh tentukan dia bermakna orang-orang yang tertentu saja boleh masuk. Tapi yang sublock ni hanya orang-orang yang bayar saja yang boleh masuk. Okey, authorization ni very straightforward. Kadang-kadang ada aplikasi tu kita tak boleh bagi orang bawah umur ke apa ke. So Google lah, Apple dia very strict benda-benda macam ni. So hanya orang yang kata cukup umur boleh masuk. So kita bagi authorization. Betul, kita boleh buat macam ni. Ini Padlock Pro kita yang tu, makna kita bagi dia code. Makna masuk kod ni boleh masuk, tak ada kod ni tak boleh masuk. So kita, kod tu apa? Kita bagi pada kita punya members dan sebagainya. Okey, so dia banyak cara nak buat, and so on tu kena strategi lah tuan-tuan dan puan. Tapi kita di AMB kita bantu tuan-tuan dan puan fikir strategi terus buat. Tak payah fikir strategi suruh orang lain buat. Orang tak faham kita nak ni, kita boleh test out, kita boleh ni. Okay, so let's go in sekarang ni. Mari kita pergi ke aplikasi. Okay, so ini adalah akaun yang baru. Tuan-tuan dan puan ramai di sini baru lagi. So kita start daripada zero. Okay, so sekarang ni macam biasa kita kena klik create a new application. Tapi ini pun dah keluar, so saya akan bubuh. Okay, maklumat-maklumat yang lain kat sini ni tuan-tuan dan puan. Okay, itu ada dalam video kita yang lain lah ya. Saya ada banyak video-video yang pendek. Kalau saya nak terangkan daripada A to Z ni jadi berjam nanti tuan-tuan dan puan, macam attend kelas kita. So kita buat video-video yang pendek. Tapi video ni sedikit panjang sebab saya nak tunjukkan. Tapi sedikit panjang pun tuan-tuan dan puan kena ingat ya. Sedikit panjang tanpa coding. Di akhir persembahan saya ni nanti, aplikasi tuan-tuan dan puan dah siap.
Tak payah nak tunggu lama-lama, berhari-hari, berbulan-bulan dan sebagainya. Itu perbezaannya. Tapi walaupun tak ada coding, dia ambil masa sedikit lah. Lepas tu saya ni nak menerangkan kat tuan-tuan puan, so dia jadi lama sikit. Okay, so saya akan buat sini, saya nak buat directory apa. Okey lah, saya buat restoran nasi kandak lah, tapi tak mau lah. Okey lah, boleh lah, restoran nasi kandak. Okay. Okay. Alright, so kita klik create. Okay. Okay, so kita dah masuk. Alright, so di design ni apa kita buat tuan-tuan puan? Kita change layout. Okay, seperti mana saya sebut dalam video saya yang sebelum ni, kalau saya banner sendiri, layout ni saya buat last sekali. Okay, kita ada banyak template kita sediakan kepada tuan-tuan puan. Okay, error ni keluar, jangan risau, ni internet line ya. Okay, banyak template sedang. Nak pilih template ni memang paling mudah lah nak guna. Tapi saya banner aplikasi sendiri, saya tak apa suka. Bila saya mengajar, saya tak suka guna template. Kalau guna template ni jadi terlalu mudah, dan orang nanti beranggapan kita buat ni tak boleh nak customize. Kita boleh buat customize tuan-tuan puan. So saya tak minat guna template. Kalau tuan-tuan puan nak guna, terpulang kepada tuan-tuan puan. Okay, saya suka start daripada kita cari layout kita. Kita ada lebih daripada kita ada lebih daripada 80 layout, dan kita terus tambah. Masa saya mula beli software ni dan install ke sistem saya hanya ada 10 layout saja. So hari ini kita ada lebih daripada 80 layout. Pada mereka yang pandai coding, semua layout ni boleh diubah menggunakan CSS. Tapi ramai di antara kita ni tak pandai coding, so jangan risau. So saya nak pilih layout apa hari ni. Saya suka layout yang banyak gambar. Okey lah, kita guna layout yang inilah hari ni. Okey lah. Nak kena tunjuk layout lain-lain lah. Kita nak buat 14 aplikasi, takkan tiap-tiap hari layout yang sama. Nanti kan orang kata, Kartina cakap je layout banyak, tapi dia pilih layout yang sama je. Tak adalah tuan-tuan puan bagus, tak ada cakap macam tu. Tapi ada sebahagian. So saya hanya menerangkan lah ya, sambil nak tunggu loading ni. Okay, so kita dah pilih layout. Yang kedua kita perlu buat apa? Kita perlu pasukkan homepage. Okay, video sebelum ni saya dah prepare image-nya. Video kali ni disebabkan kekangan masa dengan Unify lah, ini adalah masalah pagi tadi. Okay, saya hanya baru download saja layout. Saya hanya baru download saja images. Okay, mengapa saya tak set lagi size-size images? Sebab saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan puan, kita ada cropping features di dalam sistem kita yang lagi nak memudahkan lagi tuan-tuan dan puan-puan membina aplikasi. Tapi kalau saya bina, saya suka set sendiri. Maknanya design saya buat somewhere else. Untuk peserta-peserta saya, semua kita tunjukkan mana nak buat. Tak payah risau. Kalau tak tahu Photoshop ke apa, kita buat. Tak perlu Photoshopnya, tapi cantik juga. Di mana image nak download, semua ada video kita sediakan. Tak perlu bayar commercial, copyright dan sebagainya, yang boleh kita gunakan untuk publishing. Kadang-kadang orang nak bina aplikasi, dia mungkin tahu nak buat tapi tak tahu kat gambar nak ambil kat mana pula. So kita tunjukkan semuanya, tapi dalam video ni saya dah download tapi saya belum resize. So sekarang ni saya akan resize menggunakan sistem cropping yang ada di dalam app builder kita. So di sini tuan-tuan change your homepage. Saya akan klik. Okey, dan saya akan pergi ke image-image yang telah pun saya download. Mana dia? Okay, so ini adalah homepage image. Okay, saya nak pilih yang inilah. So image ni besar terlalu besar. Okay, tak boleh sebab resolutionnya terlalu besar. Okay, tak apa, saya akan buat dengan cepat. Okay, so saya download tadi, saya download yang paling besar. Tak ada masalah tuan-tuan puan. Sebab image saya tu saya download terlalu besar. Sebab kalau besar baru cantik. So kita akan tunjukkan tuan-tuan puan, kita guna EPG.
Detail macam mana guna ni saya dah tunjukkan dalam video yang berbeza ya. Kalau tuan-tuan dan puan sertai kita, semuanya ada. Okey. Saya suka nak sediakan semua ni sebab itulah kita kadang-kadang internet line kan. Tapi insya-Allah orang Unify pun baru datang. So size dia apa tadi? 2732 2732. Okey, siap. Okey, mari kita ambil image-image tadi. Okey, oops. Gambar saya pula banyak. Okey, mana dia? Okey, saya nak guna yang ini. Saya buat simple saja ya tuan-tuan dan puan. Yang penting nak tunjukkan. Mudah boleh buat. Okey. Nanti boleh fine tune kemudian. Yang bagusnya sistem kita ni tuan-tuan dan puan, kita dah publish, kita boleh repair. Okey. Alright, so saya nak bubuh apa tu? Restoran nasi kandar. Okey. Nasi kandar. Okay, tu dia lokasi dia. Ada sebab mengapa saya bubuh kat sini ni, nanti saya terangkan. Tukarlah colour sikit. Okay, saya nak guna colour colour merah ni. Okay. Lalunya saya suka nak pilih colour tu, tapi saya tak nak buang masa. Kita agak-agak saja. Okay, so saya save sekarang ni. Page 2732. Okay, saya nak buat sini new folder. Kita nak cari nanti home page. Ini betul-betul kita start dari basic ni ya tuan-tuan dan puan. Selalunya saya image dah siap dah. Apa salah dia? Save dan kita pergi balik kepada app builder kita. Okey. Okey, dan saya klik okey. Dah masuk. Cantik. Landscape. Cantik. Okey. Ini yang saya tanya ni tuan-tuan, bermakna kalau pengguna kita guna smartphone ataupun guna aplikasi yang kecil lah, yang paling kecil smartphone, yang besar ni dia akan nampak kalau guna iPhone, tablet dan sebagainya. So kita kena pastikan kalau kita ada gambar, dia mesti nampak elok, cantik. So eloklah, portrait cantik, landscape pun cantik sikit kat atas tu, tak apa, tak ada masalah. So habis dah design. Okey. So di colors kini kita last nanti sebelum kita go to for publishing step. So sekarang kita pergi features. Okay, features ni bermakna aplikasi kita punya menu tuan-tuan dan puan. Okay, inilah dia engine pada kereta kita ni. Kalau tak ada engine, kereta tu tak boleh jalan. Yang tadi kita buat tu kira macam accessories, tapi accessories yang penting. Contohnya naik kereta, kita tak ada apa orang kata lampu signal dan so on, kita tak boleh ni. Lampu cermin sebelah kanan kiri tu kita tak bagus lah kan kereta kita ni kan. Alright, so ini benda ni tak ada brake, tak boleh. Okay, so tadi kita buat benda macam tu lah.
So sekarang kita nak kena masukkan engine dia. Okey, bila kita masukkan engine dia kat sini, dan kat sini nanti bila kita klik ni kita nampak lah sekarang ni kosong ni. Okey, tak nampak lagi. So yang pertama kita nak masuk, kita guna custom page. Okey, kita nak cerita pasal maklumat saja. Okey, maklumat tentang lokasi restoran nasi kandar kita ni, aplikasi kita ni apa. Lepas tu kita nak bagi kat dia orang juga maklumat yang mana kita nak menggalakkan mereka ini mengisi maklumat restoran mereka, ataupun orang perseorangan macam saya ada ramai kawan dia minat makan nasi kandar. So dia pergi makan, dia boleh muat naikkan maklumat tersebut menggunakan form ini. So kita ceritalah. So kita buat cover sikit. Okay, cover ni kita kena masukkan image. So saya pergi balik ke EPG tadi. Okay, kadang kita buat aplikasi ni macam ni lah tuan-tuan, tunggu line. Okay, tapi insyaAllah kita siap. Okay, sebentar, tunggu line. Tuan-tuan, kita dah masuk ni. Okay, kita klik new. So kita nak buat cover page tu 480 kali 320. Kita klik create, upload image. Wow, main lagi restoran nasi kandar kita. Beli gambar lain. Ini nampak macam bisnes sangat. Kita ni restoran nasi kandar je. Marah orang owner nasi kandar ni. Jangan marah. Kita nak bagi nampak sempoi sikit. Okay. Okay, so ini kita nak buat cover image. Okay, kita masuk sini. Terms. Okay. Alright, sudah siap. Kita pergi sini, add cover. Okay, so nampak dia dah masuk sini. Kita klik save dan dia akan masuk dalam emulator. Tuan-tuan dan puan, kita boleh tengok emulator ni, ataupun kita boleh guna apa? Kita boleh guna previewer yang kita download ke dalam smartphone kita. Okay. Okay, so nanti maklumat teks ni nanti klik yang ni lah tuan-tuan dan puan. Tu boleh cerita lah. Itu semua instruction dan sebagainya tu. So saya just ambil tu. So okay, saya buat sini lah tujuan aplikasi. Lepas tu tuan-tuan boleh masukkan lah. Lepas tu cara nak masuk maklumat ini ke apa tu. Itu nanti tu design kemudian lah. Okay, kita nak tunjukkan mudahnya kita membuat aplikasi dan juga untuk membantu peserta-peserta kita membina aplikasi. Mereka boleh bina sendiri, tapi kadang-kadang dia ada orang tu dia nak kena ada idea. So saya bagi idea sambil 14 hari challenge ni. 14 hari, 14 app. Ini adalah aplikasi yang ketiga. Okay, so tujuan aplikasi. So next one is kita nak buat, okay, kita nak buat form dia. Okay, kita nak buat form dia. Form dia kita gunakan awesome form. Okay, inilah dia form yang kita guna untuk kita buatkan soalan dia supaya orang ramai nanti boleh masukkan maklumatnya. Tak kita nak collect. Kalau tuan-tuan dan puan nak buat untuk
syarikat punya maklumat macam branches ke apa, itu guna places. Places mudah je tuan-tuan puan. Places mudahnya. Yang ini yang susah sedikit. Okey. Makna awesome form ni saya ni masuk register tu salah masuk pendaftaran restoran kena bahasa Malaysia tadi buat. Okey, so maklumat ni kita boleh ceritalah. Pendaftaran restoran nasi kandar seluruh Malaysia. Okey, tu boleh ceritalah. Okey, dan juga date format. Okey, kita sekarang nak add section. Okey, section dia adalah ni dia, kita buat pendaftaran restoran. Okey, kita klik okey. So kita collect empat maklumat. So pendaftaran, inilah dia maksud saya field tu. Okey, kita add a field. Okey, so field yang pertama adalah nama restoran. Alright. Lepas tu nama ni adalah, ni ada banyak dia punya ni, kita kena pilih lah So apa dia kita boleh lalu je macam tu. Okey. Tuan-tuan boleh tengok apa number lah, date, lokasi, geolocation. Okey. QR scanner. Okey, semua ada. Okey, so kita ambil, ini adalah teks yang pendek sebab Okey, lepas tu saya add lagi field di sini. Okey, restoran specialty dia restoran nasi kandar. Makna restoran special lah. Kita suruh dia tuliskan restoran special. Apa dia? Dan salah, maklumat restoran je lah. Okey, maklumat restoran dan nombor telefon. Okey, kalau orang nak telefon. So yang ni ada banyak sikit nak masuk, kita bagi panjang sikit. Okey, jadi boleh bubuh lah special dia apa ke dan sebagainya lah kan. Okey, lepas tu sekarang kita bubuh lokasi. Okey, so lokasi. So lokasi ni kita nak membolehkan, kalau yang ini lokasinya bermakna dia kena ada kat tempat tu, mana dia pick up tempat tu. Tapi kita nak membolehkan orang daripada tempat lain pun boleh masukkan, kita buat address. Address ni dia akan link kat Google Map tuan-tuan puan. So dia boleh cari address kat Google Map. Okey, so kita ambil yang ini dibandingkan dengan yang itu. Okey, dan kita klik okey. Dan akhir sekali kita nak bawa naik gambar. Makna gambar restoran. Ataupun gambar je lah. Kadang dia orang tak nak gambar restoran, dia nak gambar specialty dia pun boleh. Okey, terpulang kita jangan gambar lah. Okey, gambar. Okey, field required, masuk gambar mana dia? Ni masuk gambar image. Okey, dan kita klik okey, dan kita boleh alihkan. Kita gambar ni kita biar atas sikit lah, ataupun bawah dekat maklumat tu kan. So kita gambar dari atas sikit. Dan kita klik okey. Okey, ini kita kena bubuh email ni. Okey. Tersilap. Emailnya di atas ni. Sebentar ya. Okey, bukan. Malam-malam ni kan penat. Okey, so di sini saya delete. Okey. Alright. Okey. Okey, dah siap dah. Okey, so sekarang ni kita pergi ke nearby places. Nearby. Okey, kita gunakan nearby.
place dulu saya tunjukkan. Nearby place ni kita collect map. Nearby places tu kita collect directory album. Okay. Okay, ini sebab yang buka ni. So kita sekarang ni adalah lokasi. Jangan risau pasal tu sebab kita buka pakai laptop. Lokasi restoran. Restoran. Okay. Sekarang dia kena pilih. Awesome. Kita boleh buat dia multiple Mana kita boleh buat mana kita boleh ada beberapa form, beberapa map. Tak semestinya hanya restoran. Kita boleh restoran, klinik, hospital. Ini makanan ke just makanan saja, mana restoran Sikandar, restoran kedai makanan nasi Arab, okey, kedai makanan Melayu, kedai makanan Cina, banana leaf dan sebagainya pun boleh. Okey, so kita ambil restoran, kita ambil maklumat, kita ambil gambar dan juga kita ambil lokasi dan kita klik save. Itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Dah siap dah kita punya directory ni. Nak buat gambar lagi lama daripada nak buat dia punya form dan juga map dia. Okay, ini jangan risau. So ini kita buat pakai laptop. So sekarang kita refresh, kita nak tengok menu. So sekarang kita ada berapa? 3. Okay, kita ada 3. Dah, tu dia pendaftaran lokasi. Okey, saya nak tunjukkan Nearby Places Pro. Nearby Places Pro ni dia banyak lagi boleh masuk, tapi dia ni album. Okey, ni dia album. Dia dalam bentuk album. Restoran nasi kandar ni orang kadang dia tak nak maklumat banyak sangat tu tuan puan, sebab nanti album tu dia kena masuk album tu, dia nak kena pilih lagi apa complicated. Tapi ada juga mungkin nak guna ni, macam kita ada seorang peserta buat aplikasi untuk consultant, makna semua jenis consultant untuk construction, architecture, apa dia M&E, civil structure dan sebagainya. Dia nak yang Nearby Places Pro. So sama je, dia punya soalannya sama je, tetapi hanya perbezaannya di sini dia ada sort by. Makna sort by ni gini sebab kita tak pilih dia punya ni So katakanlah saya ambil yang ni, tapi dia ada 4 je, ini kita boleh bubuh banyak. So dia punya sort by what field tu, okey. So kat sini kita bubuh nama restoran, ini kita bubuh maklumat, ini kita bubuh picture, ini kita bubuh lokasi. So kita nak sort, kita sort dari lokasi. Okey, makna search by, search ni adalah makna dia sort. Search ni dia boleh nak search pun, kita boleh masukkan apa yang kita nak, So yang ini ni dia hanya pick up yang dia punya description saja, makna dia mesti text saja. So kita boleh pilih makna kita nak maklumat dia ataupun nama restoran. So bagi saya kalau dalam keadaan yang apa yang kita buat tapi di sini untuk Nearby Places Pro kita boleh pilih lebih daripada 4. So makna dia sort by lokasi, makna album tu makna sekarang ni ada apa? Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur, Kedah, Johor dan sebagainya. Lepas tu dekat dalam setiap negeri tu kita nak susun bayan sebab dia kena alfabet. Kita sort daripada segi restoran, nama restoran. Okey, ataupun kalau kita bubuh situ jenis apa barang dia jual, makanan yang dijual, kita boleh buat dalam bentuk field. Makna dia boleh pilih. Nearby Places Pro ni dia punya awesome form tu tuan-tuan puan boleh buat banyak lagi. Dia bukan 4 saja, tapi pemilihan kat luar ni dia nampak ni je, tapi bila masuk ni nanti bila form tu dia akan nampak semua. So tuan-tuan puan jangan risau. Tuan-tuan puan jangan risau. Okey, kena buat dulu baru tahu. Okey, so saya tak nak gunakan Nearby Places. Saya tak nak guna Nearby Places. Saya akan delete this page. Saya nak guna lokasi saja. Okey, tapi setengah orang mungkin dia lebih suka nak gunakan ni. Okey, terpulang. So saya nak guna map saja. So saya buangkan yang directory album.
Sebab kita nak memudahkan, orang nak tahu lokasi je kat mana. Tapi kalau macam yang consultancy tu, dia pakai Nearby Places Pro sebab dia nak susun ikut negeri, dia nak susun nanti kan ikut apa, jenis kepakaran. Konsultan makna arkitek, M&E dan sebagainya. Okay, so dah siap dah ni. Tapi tak boleh macam ni je tuan-tuan dan puan. Kita buat aplikasi ni kenalah masuk benda-benda lain. So kita boleh masukkan apa dia, share. Makna peserta kita boleh share, kita boleh viralkan. Makna 5 orang dia share, dia dapat loyalty point. So sekarang kita punya viral share ni link pada loyalty point. Saya nak upgrade kita punya viral share nanti link to e-wallet. Tapi e-wallet kita belum masukkan lagi. Nanti kita akan upgrade. Sekarang ni yang viral share tu dia link loyalty points. So dia share 5 orang, dia dapat extra points dan sebagainya. Okay, so ni nanti kena tulis lah. Tulis kat sini mengapa orang ni patut share aplikasi kita kepada orang lain. Okay, apa lagi kita nak bubuh dalam ni? Okay, so kita nak bubuh, okay lah, push notification saja teruslah. Mudah saja, jangan nak buat banyak-banyak sangat. Push notification ni supaya kita boleh hantar message. Tuan-tuan puan, maknanya kita sekarang ni hanya ada restoran je. Kita boleh ada multiple dan kita boleh masukkan ke dalam folder. Okay, push notification. Okay, masa buat pendaftaran tadi kan kita pick up maklumat peserta. So kita maklumat user kita. So kita kena pilih privacy policy. Okay, sekarang ni sebabkan COVID ni, setiap kali nak masuk restoran kenalah pakai QR code kan. So kita boleh pilih QR code kat sini untuk pengguna kita. QR code. Maaf. Okay, so dah ada privacy policy. Okay, kita nak cepat sangat pula. Okay, ni QR kupon. Tak mau QR kupon. Scan. Okay, tuan-tuan puan, kita nak tambah QR code scanner sebab sekarang ni nak masuk mana-mana pun ke restoran kena ada QR code scanner. So kita ada satu feature nama dia scan. Okay, dia ada code scan. So dia boleh, code scan ni dia boleh scan QR code. So kita boleh masukkan. Kalau dulu restoran nasi kandar ada code scan ni orang semua heran, tapi sekarang dah new normal, kenalah kita bubuh. So kita boleh bubuh sini QR code. QR code. Dan kita boleh alih lokasi dia. Yang ini kita boleh alih tuan-tuan. Okay. Ini kita nak delete. So saya tak ada delete lah. So dah siap dah aplikasi kita dah tuan-tuan dan puan. Ni aplikasi mudah yang mana kita boleh buat aplikasi khas untuk lokasi ataupun kita boleh buat aplikasi sebahagian daripada aplikasi perniagaan kita. Contohnya tuan-tuan dan puan ada banyaklah benda lain di dalam aplikasi perniagaan tuan-tuan dan puan. Dalam tu nak bubuh lokasi. Katakanlah tuan-tuan dan puan management zoo. Tuan-tuan dan puan manage zoo banyaklah dalam negara ni. So kita nak tunjukkan semua lokasi-lokasi dalam zoo-zoo di dalam negara. Ataupun kita nak buat simple app saja. Simple app saja untuk perniagaan kita. Contohnya orang jual barang-barang Shaklee, ejen-ejen Shaklee. Dia punya master coordinator dia lah, dia ni mana orang boleh beli ke apa ke, sebab brand Shaklee ni tak ada di seluruh negara. So sebelah negeri-negeri, daerah-daerah boleh buat aplikasi macam tu. So itu untuk perniagaan. Ataupun yang sekarang saya buat ni sambil-sambil saja, orang ni tak ada milik apa-apa syarikat tetapi nak buat duit melalui aplikasi kan, kita bubuh advertisement dan kita boleh jana pendapatan sambil-sambil peminat-peminat restoran nasi kandar guna kita punya aplikasi. Okay, so dah siap dah. So sekarang next, itu dalam feature. Okay, so next one is kita nak pergi di application ni, kita kena masukkan apa tuan-tuan puan? Kita kena masukkan icon dan juga kita kena masukkan homepage splash screen. Dia masuk keluar sekejap, kita buka aplikasi dia keluar sekejap je. Lepas tu dengan icon. So saya nak kena pergi balik PC. Okay, so kita buat new, discard. Icon ni kita kena buat buat size yang besar sebab kalau kita buat ni untuk
Selalunya kita akan publish to Android dulu. Tapi bila kita publish kat Apple, kita kena pakai 1024 kali 1024. So saya kalau buat aplikasi ni, saya akan sentiasa start dengan size 1024. So mari kita cari gambar yang sesuai. Okey lah, kita guna yang ni je lah. Okay. Nanti kat bawah tu kita bubuh lah restoran nasi kandar. Tapi katakanlah kita nak bubuh kat sini juga. Okay, kita boleh gunakan cool text ni tuan-tuan dan puan, mudah. Okay, banyak dia punya teks-teks yang kita boleh gunakan. So, kita tengok balik warna apa ni tadi. Warna ni. Okay, kita guna ni je lah. Wah, ni macam kita punya ni. Okay, kita guna ni je lah. Warna apa ni? Kita pergi balik, saya nak guna just warna ni je lah. Okay, bagi dia nampak naik sikit. Okay, restoran tu ejaannya, restoran nasi kandar. Okay, dan sekarang ni kita nak download, kita pergi macam ni saja, save image as. Icon. Okay, so sekarang ni size dia is, oh ini text so save. Okay, sekarang kita upload. Okay, kita bubuh je kat situ, restoran nasi kandar. Okay, kita save. So sekarang ini icon 104. Okay, kemudian sekarang kita nak buat size yang seterusnya is 512. Okay, ini untuk Android 512. Kita dah buat dah tadi size yang icon yang main one. Kita pick up saja balik ya tuan-tuan dan puan. Ini betul-betul kita pick up, kita buat aplikasi kita dari scratch ni ya tuan-tuan dan puan. Okay, orang nak buat ni kalau pakai programming ni ambil masa kurang-kurang pun lah seminggu. Okay, kalau yang terror sangat tu lah sebab kita buat aplikasi yang mudah je. Tapi masih kalau coding ni macam-macam. Ini kita tanpa coding. Kalau tuan-tuan buat seorang-seorang, tak ada bercakap celoteh macam saya ni, 1 jam dah siap dah. Ini sebab saya bercerita, saya mencari, saya ni jadi lambat sikit. Okay, 256 ialah size yang kita kena masukkan di dalam app builder kita. So ni kan dia sama je. Kita tarik ni nampak dia kecil, tapi dia asal ni 1024, dia besar. Okay, kalau tuan-tuan puan nak kecilkan dia lagi ni, okay, boleh masuk dalam Tiny JPG ataupun Tiny PNG. Saya memang dah save dalam JPG. JPG ni memang kecil sikit lah. Okay, so sekarang ni kita balik-balik ke aplikasi kita. Mana dia? Mari kita masukkan. Dah nak siap dah ni. Mana dia? 256. Ini betul-betul kita tak resize lagi. So tuan-tuan puan dapat lihat sendiri masih cepat dan mudah
Lepas tu ni internet line lah Patutnya malam-malam ni internet line bagus lah. Tapi macam itulah, kadang-kadang kita nak belajar buat aplikasi ni atau buat apa-apa dengan internet ni kena banyak bersabar tuan-tuan dan puan. Tapi sekurang-kurang ni kita dapatlah buat elok. Tak apalah macam setengah negeri tu, kesian kita dengar cerita naik pokok lah apalah semua. Semoga kita punya telco company kita dapat akses lagi supaya orang-orang jauh di pendalaman. Sebab kita ni semua kan anak-anak nak belajar online dah dan sebagainya. Okey, kita masuk balik semula. Ni dia tak masuk sebab line. Dia mesti keluar macam ni. Kita klik OK. Yang kali ni masuk. Alhamdulillah. Okey, ini adalah push notification. Kita hanya perlu masuk 512 sahaja. Beres, siap. Klik save. Okay, dan kemudian kita pergi ke change your startup image. Okay, kita gunakan balik image yang kita ambil yang homepage tadilah. Okay, tuan-tuan boleh design image yang lain pun boleh. Kalau saya selalunya saya pilih image yang lain lah, tapi tak apalah. Dah lewat dah ni ya. Patutnya selalunya saya buat pagi-pagi tuan-tuan puan, tapi sebab internet tak berapa bagus. Okey, alhamdulillah. Okey, sudah beres. Kita pergi balik colors. Okey, sebab apa kat color ada sebab. Nanti sebentar tuan-tuan puan lihat. Okay, yang penting yang lain ni tuan-tuan puan boleh explore sendiri. Actually tak berapa penting pun yang lain tu, tapi ada orang nak terperinci kemas kini, dia tengoklah. Lepas tu kat bawah ni saya nak tunjukkan pada programmer kita boleh CSS, maknanya boleh customize lagi. Yang lain-lain ni semua background, color semua boleh customize. So nak tengok kat sini tuan-tuan puan mesti dah habis siap, baru kita boleh tengok. Tapi yang saya nak ubah satu je dekat homepage. So sekarang kalau kita klik, ni dia warna dia. Okay, warna dia. Kita tak berapa minat lah colour ni kan. So, kita nak tukar colour tu. Okay. So, background dia kita tukar lah colour ni sikit. Okay. Okay. Dia tak semua ada border Katakanlah dia ada border. Kita tengok. Okey, dan image ni yang ni. Ini tab icon image ni seelok-eloknya kita tukar lah color image tu. Okey, tapi sini saya tak tukar. Pada peserta-peserta kita macam mana nak tukar tu, tengok video Okey. So kita refresh. Okay, kita tengok. Okey, tengok tuan-tuan puan. Kita tengok kat sini hanya color image ni keluar. Tetapi color di sini tak keluar. Okey, kadang-kadang macam tu first kita kena tengok sini bermakna kat mana kita nak tukar tuan-tuan puan. Dia dekat layout tu. Kita pergi balik design. Sebab kadang-kadang kita layout banyak tuan-tuan puan, lebih daripada 80. Saya pun tak ingat semua layout. So apa-apa kita tengok dulu di homepage ni, dia tukar di sini, nampak? Ini dia ada menu background dan dia ada toggle menu color. Toggle menu color yang ni lah, ni warna sini. So dia punya perubahannya di sini Saya suka pergi kat color dulu. Bila dia tak ubah, dia mesti ada dekat tepi layout. So toggle ni lah, ini warna putih sekarang ni, dan ini dia background. So kita boleh klik di sini. Tapi sekarang ni kat sini kita kena buat kod tuan-tuan puan. So kodnya, so kita boleh pilih. Okey, kita boleh guna macam ini, color code. Okey, di sini color code.
kita nak pergi ke color chart. Boleh tak? Tak bagus ni. Color code. Color. Kita nak color code chart. Okay, so sekarang ni kita nak buat color apa? Sebentar kita tengok balik. Okay, alright. Okay, so kita ambil je color code ni. Okay, dan kita masukkan di situ. Okay, dan kita klik save. Kita akan tengok dia berubah di sini. Ada sesuai tidak? Itu adjustment lah ya tuan-tuan. Itu adjustment dia. Tu dah tukar dah. Tak berapa cantik lah warna tu. Tapi tu nanti tu adjust. Okay. Yang ni. Okay, yang ni adalah colour. So saya nak pilih colour lain. Nak tunjuk je. Okay. Kita guna warna hitam lah. Okay. Nanti untuk peserta-peserta kita lihat di video yang saya sediakan macam mana kita nak cari color picker. Kadang kita matching pada peserta-peserta kita. Tengok dalam video, okay, macam mana nak cari color code matching, mana color matching kita ni main masuk je color ni. So kat sana saya ada bagi tips macam mana kita nak dapatkan. So kita dapat code dia dan kita masukkan dalam ni ya. So ini saya tak tunjuk lah, kita just nak tengok macam tu. Okey, tapi bila kita tengok layout ni kan tuan-tuan dan puan, banyak kosong lah kat sini kan. Sebab kita hanya ada berapa? Kita hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sahaja. Patutnya ini semua kena ubah lah. So kalau kita rasa tak sesuai, kita boleh pick up kat sini dan kita boleh tukar. Okey, contohnya saya tukar sekarang ya. Okey, contohnya saya tukar layout yang ni. Saja je nak tunjuk kat tuan-tuan dan puan. Saya tukar layout ni. Betapa mudahnya. So bila kita dah bina aplikasi ni, tak sesuai lah ni, kita nak tukar lah, boleh tukar. Ni saya ni dah cakap banyak ni, dah malam dah ni. Okey, tak apa, sikit lagi tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan dengar siang kan. Tapi sebahagian besar daripada peserta-peserta kita, dia memang selalu buat tu malam lah, sambil-sambil kan, siang kerja. Saya selalunya buat pagi. Tapi sebabkan tadi Nifat tak ada, so kita klik, dia keluar macam tu. Okey, tapi ini bila kita pilih yang ni, makna ini tak boleh panjang sangat lah. Ini semua kemas kini ya tuan-tuan dan puan, kemas kini. Okey, so sekarang ni kita nak pergi ke publication. Dah nak siap dah tuan-tuan dan puan. Aplikasi tuan-tuan dan puan dah nak siap. Tak payah nak tunggu berhari-hari. Okey, bundle ID package name ni pada peserta-peserta kita, sila lihat video bagaimana nak pilih package name. Kalau tuan-tuan puan nak monetize, tuan-tuan puan boleh monetize menggunakan ini. Dan juga kini application kita sudah ready untuk dipublikasikan. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu klik ready publish my app. So ini adalah aplikasi kita yang pertama ya. So okey, kita dah pilih dah semua dah tuan-tuan dan puan. Sekarang kita kena nak publish kita nak generate APK. Okey, so saya tunjukkan sekarang. Okay, kita dah masuk balik ke aplikasi kita. Sekarang kita masuk balik. Okay, kita klik manage.
Kita pergi balik publication. Dan final step je tuan-tuan puan. Kita pergi bawah. Sekarang kita dah ada dah ni. Dan apa yang kita perlu buat, iPhone ni untuk kita publish ke Apple menggunakan Xcode, dan di APK ni kita klik generate APK. Okay. Dan dalam masa 2-3 minit APK tuan-tuan puan-puan dah siap. Dengan APK tersebut tuan-tuan puan-puan boleh kini pergi publish ke Google Play Store, mudah dan cepat. So itu saja tuan-tuan puan-puan, pembinaan directory app. Saya harap tuan-tuan puan-puan dah faham, sebab saya buat dengan konsep sebab mengajar tuan-tuan perempuan, so dia jadi lama sedikit lah. Kalau tuan-tuan perempuan buat sendiri, insyaAllah tidak akan lebih daripada 1 jam untuk directory app. Kalau tuan-tuan buat untuk perniagaan tuan-tuan perempuan, dia nak kena menghalusi sedikit lah, mungkin akan ambil masa. Tapi yang penting di sini tuan-tuan perempuan, apa yang kita nak buktikan kepada tuan-tuan perempuan, bahawa tuan-tuan perempuan boleh membina aplikasi tuan-tuan perempuan tanpa perlu ada pengetahuan coding at all. Okey, tuan-tuan puan lihat apa yang saya buat tadi? Tidak ada, bukan. Pada mereka yang nak belajar coding kemudian, boleh, tak ada masalah. Pada mereka yang ada pengetahuan coding dan nak guna pengetahuan coding tu, tak ada masalah. Tuan-tuan puan boleh mengemas kini lagi menggunakan CSS layout kita. Tuan-tuan puan boleh guna source code page kita. Kalau nak tahu pasal source code, sila lihat feature page kita bernama source code, yang mana tuan-tuan puan boleh guna HTML5, boleh juga guna PHP, boleh juga guna Java, tapi perlu di iframe-kan. Kalau tuan-tuan puan seorang programmer, pasti boleh buat. Pada kebanyakan peserta-peserta kita, mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai programming knowledge. Nak belajar pasal programming pun ambil masa. Dengan sistem AMB CMS bina mobile app tanpa coding milik kami, tuan-tuan dan puan-puan boleh membina aplikasi dengan mudah. Okey. Ada orang bertanya saya sebelum saya endkan presentation ni, Puan Katina, bina aplikasi tanpa kod ni low quality. Tuan-tuan puan, kita tak usah bercakap pasal mobile apps lah. Tuan-tuan puan, mobile apps ni mungkin satu perkara yang baru untuk tuan-tuan puan. Kita tengok website lah. Okey, sekarang semua orang boleh bina website sebab adanya WordPress. Tak perlu ada pengetahuan coding. Adakah website yang dibina tanpa pengetahuan coding menggunakan WordPress itu adalah low quality? Itu soalannya. Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan dah tahu. Kita di sistem kita ni sebenarnya bukan tak ada coding tuan-tuan puan. Belakang tu ada coding, tapi sistem kita memudahkan kepada tuan-tuan puan bubuh bahasa yang puan dan tuan-puan faham, tak kira lah bahasa Malaysia, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa apa pun, dia akan convert ke coding juga. Belakang dia masih ni untuk iOS dan juga Android. Tapi yang penting, aplikasi tuan-tuan puan siap. Aplikasi tuan-tuan puan nanti tuan-tuan puan boleh test dan tengok kemas kini, dia akan sync automatically. Dan ini memudahkan. Mengapa kita kata reduce cost, jimat masa? Saya dah tunjukkan jimat masa. Tuan-tuan puan boleh buat sendiri. Jimat cost, saya dah tunjukkan tuan-tuan boleh buat sendiri, tak payah nak upah programmer. Tak sampai 1 jam aplikasi tuan-tuan puan, at least rangkanya dah siap dah. Nanti nak kena kemas kini saja. The only thing yang saya tak tunjuk kat sini, dan ni video yang ketiga, adalah tukar tag icon. Okey, esok saya akan buat wallpaper, hari yang keempat, dan saya akan tunjukkan dalam video wallpaper app itu bagaimana nak tukar tab icon, maknanya yang kat dalam tu. Okey, so tak perlu coding juga tuan-tuan. So dengan itu tuan-tuan, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dah lewat malam dah ni, saya minta maaf. Hari yang ketiga ni saya tak dapat nak upload ke YouTube pagi tadi. Jangan lupa pada mereka yang belum subscribe ke channel kita, sila subscribe. Tapi insyaAllah saya dah siap ni, saya akan buat siap-siap. Tapi akan upload besok pagi lah. So besok insyaAllah kita akan ada 2, iaitu directory dan juga wallpaper. Alright, so dengan itu sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan. Kalau tuan-tuan puan-puan berminat nak menyertai program online kita, silalah pergi, sila klik
link yang berada di dalam YouTube saya ni. Okey, marilah bersama-sama saya bina apa saja aplikasi yang ingin tuan-tuan dan puan-puan bina. Okey, kita kreatif sikit, kita ubah sikit bersesuaian dengan apa yang kita ada. Kecuali tuan-tuan dan puan-puan programmer lain boleh buat lagi macam-macam, tapi kita mempunyai lebih daripada 100, to be exact 130 features, dan juga kita ada lebih daripada 80 layout. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih untuk bina apa saja aplikasi idaman tuan-tuan dan puan-puan tanpa coding, insya-Allah. Dengan itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan.